Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya Jaya Prakash. Okey, hari ini topik apa? Berkahwin dengan warga asing. Okey, sebelum kita ke video, yang belum subscribe channel saya, tolong klik butang subscribe dan subscribe channel saya. Dan yang dah subscribe, terima kasih dan kongsikan link video kepada kawan-kawan dan ajak mereka subscribe sekali. Okey, berkaitan perkahwinan, berkahwin dengan warga asing. Orang Malaysia berkahwin dengan warga asing. Okey, dari segi asasnya, perkahwinan itu adalah hak individu masing-masing. Adalah hak individu masing-masing. Contoh, si A ni nak kahwin dengan B ke, B, C ke, D ke, itu adalah hak peribadi dan hak dia sendiri. Tidak ada halangan. Cuma beberapa perkara yang mereka kena tahu, untuk kebaikan dia jugalah, kebaikan mereka bersama. Contohnya, walaupun itu hak mereka untuk berkahwin, tetapi kita ada peraturan-peraturan, undang-undang yang perlu diikut supaya perkahwinan itu disahkan mengikut perundangan agama masing-masing dan mengikut perundangan negara masing-masing. Dua-dua benda ni perlulah telitikan semula supaya tidak bercanggah dengan mana-mana fahaman atau undang-undang. Okey, kepada orang Malaysia ataupun warga asing yang nak berkahwin dengan orang Malaysia, saya cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman saya cuma nak berkongsilah beberapa perkara untuk rujukan anda yang mungkin anda boleh ambil untuk panduan untuk sekiranya anda nak kahwin dengan orang Malaysia pada masa akan datang. Mungkin anda boleh ambil panduan atau rujukan sahaja. Mana tahu jodoh saya pun kemungkinan warga negara asing. So, benda ni kita kongsi bersama. Okey, nombor satu, apa saya nak maklum kepada warga negara Malaysia nak berkahwin dengan warga negara asing ni, pastikan kamu kenal betul-betul latar belakang warga asing yang kamu nak kahwin tu. Jangan main terja je korang pergi kahwin buta-buta. Semak latar belakang dia, pastikan tahu keluarga dia punya details, keluarga dia punya detail, dia daripada mana, pernah berkahwin ke. Sebab ada juga kes-kes dia dah kahwin dekat negara dia sini, senyap dia kahwin nombor 2 kat sini. Setakat dokumen tu dia boleh prepare lah mengatakan dia bujang. Ada kes bukan tak ada. Tapi ada juga kes yang orang kita pun okey, siapa saya sanggup jadi nombor 2, tak ada masalah. Okey, itu macam saya kata hak masing-masing, tidak ada masalah. Kamu kena fikir panjang buat benda tu. Okey, seterusnya kamu kena fikir status warga negara asing yang kamu nak kahwin ni. Adakah mereka adalah warga negara asing yang tidak ada rekod jenayah, tidak ada rekod blacklist? Kamu kena semak. Kerana sebab apa, kadang-kadang mereka ni main kahwin aja, tak tengok dia tu ada rekod jenayah ke, dia tu parti ke, ada blacklist ke. Bila main kahwin-kahwin macam ni, dia akan menimbulkan masalah. Apabila nak buka fail kahwin, apabila nak keluar masuk negara, dia akan menimbulkan masalah untuk anda pasangan. Okey, pastikan kamu semak dulu latar belakang dia. Tanya dia, pernah masuk Malaysia tak? Pernah bayar compound tak? Pernah ada rekod jenayah tak? Dapatkan detail-detail pasport lama dia semua. Kamu boleh buat semakan. Seterusnya adalah berkahwin dengan parti. Ini paling banyak. Berkahwin dengan parti. Okey. Mana-mana warga negara asing yang nak tinggal di sesebuah negara, dia kena ada PAS yang sah ataupun permit kerja ke atau student pass ke. Okey, kadang-kadang ni mereka ni duduk sini kosong, tak ada permit, tinggal lebih masa. Jadi mereka nak legalkan, mereka beranggapan okey, kita kahwin ke, I boleh jadi permit. Jadi dia pun berkahwin lah. Bila berkahwin dengan parti ni, dia akan berkahwin secara agama dulu, akad nikah semua tu. Dari segi hukum agama saya tak nak masuk campur. Setiap agama ada cara-cara pernikahan mereka. Dari segi agama mungkin benda tu akan salah disaksikan siapa, kan? Tapi dari segi perundangan, bila sesuatu perkahwinan tu telah pun dilakukan, mereka perlu mendaftar di pejabat-pejabat yang telah ditetapkan. Contoh bagi non-Muslim di Malaysia, dia orang kena daftar dengan JPN, daftar perkahwinan dengan JPN. Kalau Muslim dengan pejabat agama negeri masing-masing. Apa yang jadi di sini? Apabila mereka berkahwin dengan parti, mereka tak ada PAS. Bila tak ada PAS ni,
korang pergi nak daftar dekat JPN tak lepas. Sebab status warga negara asing tu tanpa pas yang satu dianggap parti. Begitu juga bila nak daftar dengan pejabat agama pun dia akan timbul masalah. Jadi apa kamu kena buat? Dia kena bayar compound. Bila bayar compound, automatik nama akan blacklist. Dia kena balik. Nak masuk tak boleh. Masa tu pasangan pula akan pening kepala nak buat rayuan lah, sekatan lah. Rayuan nak bawa masuk. Sebab undang-undang tetap undang-undang. Okey? Jadi apabila mereka tak boleh masuk, akan ada masalah lah. Dia nak masuk pun tak boleh. Yang betul-betul nak masuk ni memang tak boleh. Ada juga kategori-kategori dari negara-negara sebelah ni masuk ikut tongkang. Dia masuk ikut betul tak boleh, masuk ikut tongkang. Masuk ikut tongkang benda yang sama. Kau tetap parti juga. Tak boleh buat apa. Okey, nak tak nak benda tu akan ada masalah. Timbul masalah di sana. Jadi sebelum korang nak berkahwin dengan warga negara asing ni, pastikan dia bukan parti. Kalau dia kosong, suruh bayar compound balik. Lepas balik, settlekan masalah dia semua, blacklist semua, apa semua settle, baru kau kahwin. Kecuali korang sanggup nak tinggal dengan dia dekat negara dia, itu terpulang. Tidak ada masalah. Okey, lagi satu masalah bila berkahwin dengan parti ni, bila korang tak daftar dengan JPN ataupun dengan pejabat agama, bila dapat anak. Bila dapat anak, susah untuk nak dapatkan sah taraf anak dia. Susah. Lagi-lagi kalau warga asing tu adalah perempuan, Malaysia tu lelaki. Bukti perkahwinan tu tidak ada. Nanti dapatlah anak tak sah taraf ke, atau anak yang tidak dapat ditentukan warga negara. Sebab perkahwinan itu tidak didaftarkan. Okey? Jadi apa isu yang akan timbul macam inilah. Nak masuk tak boleh, anak nanti susah. Benda ni akan merumitkan diri masing-masing juga. Saya pernah dapat satu kes sampai dia kahwin dengan parti, and then dia nikah di Thailand. Dia nikah di Thailand, and then tak ada pendaftaran di pejabat agama. Okay, bila suami dia kena tangkap, dia tak boleh terima. Prosedur dia tak boleh terima, and then dia datang jumpa, dia kata dia nak cerai dengan suami dia. Saya kata, kenapa mau cerai? Saya tak nak kahwin dengan tahanan, bekas tahanan, saya tak nak. Si perempuan tu pula minta. Perempuan tu orang tempatan. Saya tak nak suami saya ada rekod kena tangkap, ada rekod masuk tahanan. Saya tak nak. Jadi saya nak cerai. Dia bawa surat semua untuk proses tu. Sampai macam tu pun ada. Okey? Ada kes pula yang dah kahwin lepas beberapa tahun, si laki tu pergi kahwin nombor 2 dekat negara, atau ada bini pertama dibawa. Itu pun akan jadi masalah rumah tangga. Jadi apa saya nak bagi tahu? Semak dulu latar belakang pasangan anda masing-masing sebelum membuat keputusan. Ini saya cerita sebagai open topic, cerita umum. Okey, cuma nasihat supaya saya tak nak nanti anda yang mengalami masalah-masalah ni. Kalau kamu nak kahwin, kita tidak halangan. Itu hak kamu. Sekali saya kata itu adalah hak kamu untuk berkahwin dengan sesiapa pun. Tetapi kita ada peraturan, kita ada syarat. Patuhi perkara-perkara itu. Okey, supaya anda yang tidak ada masalah. Okey, saya tak nak nanti korang ada masalah pening, stres. Lagi satu, berkahwin dengan pekerja asing. Pekerja asing tidak dibenarkan berkahwin. Maksudnya dia bukannya langsung tak boleh berkahwin. Dia nak kahwin dekat negara dia tak ada masalah, pergilah berkahwin. Cuma bila dia datang sini, dia duduk atas permit kerja, pas lawatan kerja sementara, mereka tak boleh berkahwin. Tapi kalau mereka nak berkahwin juga, apa mereka kena buat? Mereka kena batalkan atau pendekkan pas kerja tu, mereka kena balik, and then mereka masuk sebagai pelancong atas pas lawatan sosial biasa, dan mereka boleh melangsungkan perkahwinan, tidak ada masalah. Cuma bilanya mereka kahwin atas permit kerja. Bila kahwin atas permit kerja, nak daftar perkahwinan pun akan ada masalah. Dan itu dah langgar syarat PAS. Langgar syarat PAS. So, itu pun dah jadi satu kesalahan. Okay? So, kepada korang yang nak kahwin warga asing atau warga asing nak kahwin dengan orang Malaysia, pastikan semak latar belakang dulu, latar belakang keluarga, rekod dia, semak dulu. Kalau betul kamu nak berkahwin, tak ada masalah. Itu hak kamu, kita pun tak boleh halang kan. Itu hak kamu. Siapalah kita manusia ni nak mengalang. Kalau Tuhan dah jodohkan you dengan orang tu, itulah jodoh you. Cuma dari segi kita manusia, kita ada peraturan-peraturan undang-undang yang telah ditetapkan supaya benda itu tidak disalahgunakan, tidak
dia ambil apa orang kata apa, ambil mudah, ambil mudah. Contohlah kalau kahwin tak payah daftar, tak ada undang-undang daftar dekat Pejabat Agama ke atau JPN. Siapa-siapa akan kahwin banyak kali. So benda tu akan risiko. Sebab tu kita ada peraturan dan undang-undang untuk kita patuhi. So kepada anda, ambillah video ni sebagai satu informasi dan nak kahwin warga asing, siasat dulu. Ikutlah prosedur yang ada. Okey? So itu saja untuk video yang saya nak share kali ini. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh like dan share kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa untuk kongsikan link video ini kepada kawan-kawan dan subscribe channel saya yang ini. Tonton sampai habis. Itu saja dari saya. Terima kasih.